Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian sirah kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meneruskan kembali, hadirin dan hadirat, perbahasan kita berkenaan dengan khutbah Nabi dan petunjuk baginda dalam berkhutbah. Sedikit sahaja lagi saki-baki perbahasan dan kita akan tamat bagi fasal ini dan memasuki fasal yang baharu insya-Allah. Saya baca apa yang disebut oleh penulis kitab. Wa kana minbaruhu sallallahu alaihi wasallam salasa darajat. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 tingkatan. Darajat ni bila kita sebut tingkatan ni, kalau macam tuan-tuan perasan masa kita salat Jumaat di masjid dan surau itu, kan mimbar tu kan dia ada tangga dia lah. Darajat tu tangga lah. Saya terjemah tingkatan. Jadi apabila Nabi daripada saf nak menaiki mimbar, maka Nabi melangkah satu anak tangga. Maka di sinilah yang dibahaskan bahawasanya Nabi punya mimbar sallallahu alaihi wasallam ada 3 tangga ataupun 3 anak tangga. Dan kenyataan ni sebenarnya banyak disebut dalam hadis yang menceritakan tentang hakikat 3 tangga pada mimbar Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis ataupun contohnya hadis yang masyhur dan sahih. Biasa kita dengar hadis ni dalam bulan Ramadan, iaitu ketika Nabi naik satu anak tangga ke atas mimbar Nabi, tiba-tiba Nabi kata amin. Nabi kata amin. Kemudian Nabi naik lagi tangga yang kedua, Nabi kata amin. Tangga yang ketiga pun Nabi naik dan Nabi kata amin. Dan persoalan tu menimbulkan tanda tanya para sahabat dan jemaah dan umat Islam yang hadir pada hari tersebut. Dan mereka ni selepas salat, mereka tanya kepada Nabi, apa sebab awak amin? Mereka tanya, kenapa tiba-tiba amin kan? Lalu kita pun diberitahu oleh Nabi SAW, baginda kata, ketika itu aku didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW. Cuma para sahabat tak nampak Jibril. Ini isyarat dan hakikat yang jelas bahawasanya para sahabat ni mereka tak tahu ilmu gaib pun. Samalah macam kita ni. Tak boleh kita nak mendakwa perkara-perkara gaib tanpa wahyu. Sahabat tak nampak Jibril datang, tapi Nabi tahu dan Nabi ada. Dan Nabi SAW ini pula tidak pelik kerana baginda adalah utusan Allah. Adalah kelebihan-kelebihan yang Allah muliakan Nabi dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Dan ini adalah salah satu daripadanya. Jadi kesimpulan, Nabi bagi tahu. Nabi kata pada tangga yang pertama Jibril datang kepada aku. Dia bagi tahu binasa dan celakalah mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi dia keluar daripadanya dalam keadaan dosanya tak diampunkan. Jibril sebut tu dalam bentuk doa, dalam arti kata semoga Allah membinasakan. Lalu Nabi pun SAW mengatakan amin. Dan amin ni terjemahannya apa? Kita selalu sebut terjemahan amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah, mustajabkan. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Ad-Du'a
dalam kitabnya Adabud Du'a, adab-adab berdoa, beliau kata amin maknanya Allahumma stajib, ya Allah mustajabkan. Lalu Nabi pun mengaminkan doa Jibril tersebut pada tangga yang pertama. Tangga yang kedua, Nabi pun diberitahu oleh Jibril. Jibril kata semoga Allah membinasakan seseorang yang mana dua ibu bapanya masih hidup, namun dia tak masuk syurga disebabkan salah satu daripada keduanya. Maknanya ibu bapa masih hidup tapi tak ada ruang pun nak dia masuk syurga menerusi khidmat dan kebajikan dan buat bakti kepada kedua ibu bapanya. Maka Nabi kata apa? Amin. Nabi kata, ya Allah mustajabkan. Dan pada tangga yang ketiga pula, Jibril kata, binasalah bagi seseorang yang mana apabila nama kamu disebut di sisinya, namun dia tidak berselawat ke atas kamu. Kamu tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mendoakan kebinasaan bagi seseorang yang mana apabila nama Nabi disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita ini apabila kita mendengar nama Nabi disebut, disunatkan kepada kita untuk berselawat ke atas baginda alaihi salatu wassalam. Kerana jika tidak kita akan tergolong dalam kalangan orang yang bakhil, dan disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man zukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil adalah mereka yang mana aku disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Cuma ada perbahasan fiqh, bagaimana cara untuk kita mengeluarkan diri kita daripada ciri bakhil ni, ciri bakhil yang kita sebutkan sebentar tadi. Sebab boleh jadi dalam satu-satu majlis nama Nabi ni disebut banyak kali. Adakah setiap kali nama Nabi disebut kita kena berselawat ke atas Nabi ataupun bagaimana? Untuk mengeluarkan kita daripada status dan ciri bakhil tersebut. Jadi ulama' fiqh dalam spesifiknya adalah ulama' mazhab Syafi'i. Mereka berpandangan bahawasanya memadai sekali sahaja berselawat dalam majlis yang banyak nama Nabi disebut. Maknanya kalau kita sebut ataupun kita sebut nama Nabi dan kita berselawat sekali dan selepas daripada itu mungkin kadang kita tak berselawat, kita tak sempat. Tapi sekali itu pun dah memadai dan mencukupi untuk mengeluarkan kita daripada ciri bakhil sebenarnya. Iaitu apabila dengar nama Nabi disebut, maka kita berselawat. Dan selawat macam saya sebut, dia ada dua kaifiat. Dia ada dua lafaz dan sirah yang dia sebut. Yang pertama kita selawat dengan sirah talab, sirah berdoa, minta. Dan sirah ni bentuk permintaan, uslub permintaan, cara bahasa permintaan. Dan lafaznya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu adalah uslub talab, permintaan. Dan satu lagi adalah bentuk perkhabaran, Dan bentuk perkhabaran ni caranya, lafaznya adalah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu. Kedua-dua ini boleh digunakan dan boleh dilafazkan bila kita dengar nama Nabi disebut. Cuma para ulama' kata, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qawlu Al-Badi' fi salati ala al-Habib Syafi' sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab tersebut Al-Imam As-Sakhawi mengatakan yang afdal adalah yang pertama. Tapi saya selalu ulang, bila kita kata afdal, ia adalah antara dua yang baik. Dua-dua baik. Bukan salah satu baik, salah satu tak baik. Jadi maknanya, Allahumma salli ala atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ketika dengar nama Nabi disebut, itu adalah baik. Dan apabila kita dengar nama Nabi disebut, kita melafazkan sallallahu alaihi wasallam pun baik juga. Cuma antara dua yang baik, yang mana yang lebih baik? Jawapannya yang pertama tadi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kerana itu adalah dalam bentuk doa dan permintaan kita kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi ajar kepada para sahabat selawat Ibrahimiyah. Nabi kata ini adalah selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Tengok uslub yang Nabi gunakan. Sirah yang Nabi gunakan, Nabi guna sirah permintaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah kata Al-Imam As-Sakhawi, dan tidaklah Nabi mengajarkan sesuatu kepada para sahabat melainkan ajaran itulah yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Jadi ketiga-tiga ini ada diaminkan doa tersebut oleh Nabi SAW ketika baginda menaiki satu demi satu anak tangga ke atas mimbar Nabi. Yang pertama kita kata tadi, masuk dalam bulan Ramadan tapi dia keluar tak diampunkan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, ibu bapanya masih hidup tetapi dia langsung tak boleh masuk syurga dengan cara berbuat kebajikan kepada salah seorang mereka. Dan yang ketiganya adalah apabila dia mendengar nama Nabi disebut, tidak dia berselawat ke atas Nabi SAW. Dan daripada hadis ini, walaupun tak diceritakan, tapi ulama sirah mereka keluarkan, oh inilah dalil yang menunjukkan mimbar Nabi ini ada 3 anak tangga. Begitulah cara dibuat satu kefahaman dan dibuat satu kesimpulan. Baik. Kemudian disebutkan di sini hadirin dan hadirat, faiza stawa alaih. Istawa ni ialah kita biasa dengar perbahasan istawa atau istiwa. Dia sama, istawa ni meninggi. Ala wartafa. Sebab itu kita kata salah satu yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih berkenaan dengan definisi istawa ataupun al-istiwa itu sendiri, dia bagi 4 terjemahan atau tafsiran bagi istiwa. Dia kata ala, wartafa, sa'ada wastaqar ataupun sa'ida wastaqar. Jadi ini salah satu daripada makna istiwa. Jadi iza stawa alaih, apabila Nabi meninggi di atas mimbar. Jadi terjemahannya, istawa tu apabila Nabi meninggi di atas mimbar. Wastaqbalan nasa, dan Nabi pun menghadap ke arah orang ramai. Maknanya Nabi berkhutbah, Nabi tidak menghadap ke arah kiblat. Orang ramai jemaah menghadap kiblat, betul. Tapi bila Nabi berdiri di atas mimbar, Nabi membelakangi kiblat dan Nabi menghadap ke arah umat Islam, iaitu para jemaah. Maka pada waktu itulah akhadhal muazzinu fil azani faqat, maka mulalah muazzin mengumandangkan azan. Dan pada waktu itu sebelum azan dan selepas azan, Nabi belum memulakan apa-apa bicara dan belum memulakan apa-apa khutbah. Fa idza akhadha fil khutbati lam yarfa' ahadun sautahu bi syai'in albattah la muazzinun wala ghairuh. Dan apabila Nabi memulakan khutbah, maka tidak ada seorang pun yang meninggikan suara. Baik tukang azan dan selain daripadanya dari kalangan para jemaah, mereka masing-masing tak meninggikan suara pun ketika Nabi menyampaikan khutbah. Jadi ini adalah satu tuntutan. Cuma macam yang tuan-tuan maklum, dari sudut hukum, kita tahu ada 2 pandangan tentang isu berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Berbicara ni maknanya ucapan lidah. Dan satu lagi adalah perbuatan anggota badan. Dan kedua-duanya ada hadis yang sahih yang melarang kita buat, yang mengalihkan kita daripada fokus dan mendengar khutbah semasa khutbah Jumaat. Yang pertamanya adalah seperti hadis yang sahih yang masyhur itu, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagaut. Apabila kamu berkata kepada sahabat kamu, kepada saudara kamu, ansit, diamlah kamu pada hari Jumaat dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka kamu telah lagha. Dan hadis tu adalah larangan terhadap ucapan lisan. Iza qulta, daripada apabila kamu mengatakan. Dan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang duk main dengan batu-batu kecil ketika khatib khutbah ni, ialah dahulu dia tak ada kapet macam kita, jadi boleh jadi atas tanah, boleh jadi sekian permukaan, maka ada batu. Jadi khatib khutbah duk main batu. Jadi batu tu lah ulama-ulama kontemporari umpamakan dengan main handphone. Jadi main handphone ketika khutbah. Dan main handphone tu kadang
Even kalau kita catat nota khutbah pun, yang tu pun tak dibenarkan. Nak catat buat apa? Sekarang ni teks khutbah ni kita boleh dapati online je. Balik rumah tu, online, buka. Teks khutbah Jawi, teks khutbah Jaiz. Apa yang nak catatnya? Waktu itu dengar. Waktu itu dengar dengan fokus dan teliti. Kalaulah semata catat pun tak boleh. Bayangkan orang main game. Mobile Legend. Ketika khatib khutbah. Clash of Clans. Main. Angry Bird tak tahulah ada lagi ke tidak. Ataupun Pokemon Go. Kita tak pasti. Jadi sebab itu kalau nak main benda-benda ini waktu khutbah, lebih-lebih utamalah laranya. Lebih-lebih utama laranya. Sebab tu kalau saya khutbah, biasa saya akan tegur. Tapi saya tak sebut nama lah. Mana saya tahu nama dia? Jemaah, mana kita tahu. Tapi bila saya khutbah, saya nampak, saya akan katalah, saya dapati ada 3 orang sedang main telefon bimbit sekarang ni. Saya akan sebut begitu. Orang yang biasa hadir khutbah saya, biasa mungkin dia akan tahu. Tapi sebab kadang khatib pun dia tak main peranan dia, sebab benda tu tak ada dalam teks. Bila tak ada dalam teks, dia pun tak tegur lah. Sedangkan dia pun tak setuju. Akhirnya dia tegur dalam Facebook dia. Orang tu bukan ada dalam Facebook dia. Orang tu ada depan kita. Dia buat salah, tegur lah waktu itu. Begitu kefahaman kita. Tapi ini teguran-teguran ini dia sama sekali tak membatalkan khutbah pun. Jadi boleh. Khutbah kan pidato, pengucapan awam. Tegurlah kalau kita nampak ada yang tak sepatutnya. Masa saya belajar dahulu, memang khatib-khatib kata yang di belakang jemaah di depan ni masih ada ruang kosong. Jadi di belakang banyak yang sedang beratur. Jadi kita rapatkan. Benda ni semua dia berlaku semasa khutbah. Tapi itu kita kena main peranan. Cuma saya nak balik kepada perbahasan. Dua-dua dilarang dari sudut ucapan dan perbuatan. Dan kedua-dua ucapan dan perbuatan ni yang menafikan tuntutan mendengar khutbah. Maknanya macam tadi, bersembang. Bila dia bersembang, walaupun tuan-tuan perasan tadi, dia bukan sembang kosong. Dia kata kat kawan dia, diam ketika khatib sedang berkhutbah. Diam ni ketika khatib sedang berkhutbah, bukankah termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar juga? Kita nampak orang bising, kita kata kat dia, diamlah orang tengah khutbah ni. Bukankah itu adalah satu teguran? Amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang buat baik, cegah orang daripada buat kemungkaran. Tapi itu pun Nabi kata lara. Apatah lagi orang yang bila tengah khutbah dia duduk sembang kosong, cerita-cerita benda yang tak ada kaitan dengan khutbah. Yang ni. Dan begitu juga dengan perbuatan yang tak ada kaitan dengan fokus kita mendengar khutbah. Macam main batu. Dan termasuk main batu tu, kira biji tasbih tu, lebih kurang je. Sebab itu bukan tempat dia. Nak berzikir ni, dia ada tempat dia, dan perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi sendiri. Dia kata, semua ini tidak dibenarkan ketika khutbah. Nak berzikir ke semasa khutbah. Walaupun asalnya zikir itu baik pada setiap tempat dan baik pada setiap keadaan, tetapi setiap situasi itu ada dia punya istisnaat. Ada dia punya pengecualian dia. Jadi sebab itu masa khutbah dengar. Tak perlu nak kira tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini tak perlu. Ini bukan tempat dia. Tapi yang lain-lain daripada itu dibenarkan kalaulah perbuatan tu membantu kita untuk menambah khusyuk ketika khutbah. Contoh, kalau kita dengar khutbah, kita gosok ataupun picit tengkuk dan leher kita dan badan kita dan bahu kita untuk hilangkan mengantuk. Itu perbuatan. Yang ni tak apa. Yang ni tidak dianggap sebagai lara. Tapi kalau nak catat, kalau nak main handphone, kalau nak buat benda yang tak ada kaitan dengan khutbah, maka yang ni termasuk dalam larangan. Jadi di sini larangan ni, ulama-ulama kita ni mereka faham kepada dua. Kerana kalau ikut kepada fiqh kita, kalau tuan-tuan perasan, kita ni hukum taklifi kita ada 5. Hukum taklifi ni dia ada 5. Hukum taklifi ni maknanya hukum ke atas mukallaf. Yang mana mukallaf ni cirinya 3. Muslim, berakal, baligh. Dia beragama Islam, dia berakal, dia baligh. Namanya apa? Mukallaf. Mukallaf. Jadi kita semua mukallaf. Sekiranya kita menepati 3 ciri tersebut. Dan 5 hukum ni adalah pertamanya wajib, keduanya sunat, ketiganya harus, keempat makruh, dan yang kelimanya adalah haram. Kelimanya haram. Jadi daripada 5 ni dia pecah kepada 2 tuntutan yang utama. Yang pertama, tuntutan suruh buat. Yang kedua, tuntutan suruh tinggal. Tuntutan suruh tinggal. Tuntutan suruh buat tu pula, dia pecah kepada 2. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Kedua-dua ni disuruh buat. Manakala tuntutan suruh tinggal tu juga terpecah kepada 2, iaitu yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua-dua disuruh buat.
Jadi perbahasan larangan yang kita kata tadi, suruh tinggal bercakap semasa khutbah, suruh tinggal main-main batu kecil ketika khutbah. Tuntutan suruh tinggal ni, dia termasuk dalam kategori yang mana satu? Haram ke makruh? Yang ni ulama khilaf. Majoriti ulama, iaitu majoriti mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Ketiga-tiga mazhab ni, mereka kata hukum mendengar khutbah adalah wajib. Hukum mendengar khutbah adalah wajib. Maka sebarang perbuatan yang menyelisihi perbuatan mendengar khutbah adalah, apa dia? Lawan kepada wajib adalah haram. Jadi maknanya, siapa yang bercakap masa khutbah, haram. Siapa yang orang kata melakukan perbuatan yang melalaikan dia daripada khutbah, haram. Begitu. Jadi sebab itu kalau bersembang-sembang masa khatib khutbah, haram. Kalau duk sibuk main handphone ke dan seumpamanya, apatah lagi main game dan seumpamanya, maka ia juga hukumnya haram. Dan satu mazhab berbeza, iaitu mazhab Al-Imam Syafi'i. Bahawasanya mazhab Syafi'i mengatakan hukum mendengar khutbah Jumaat ni adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Betul ia dituntut, cuma tuntutan itu tidak sampai kepada tahapan wajib. Yang mana kalau menyelisihinya membawa hukum haram. Mazhab Syafi'i tak kata begitu. Jadi di situ bukan makna mazhab Syafi'i kata boleh bersembang, tak. Jangan salah faham. Bukan makna kalau macam tu boleh kita tidur masa khutbah, tak. Dia tidak melazimkan kenyataan boleh tidur, boleh bersembang masa khutbah, boleh main game, boleh update status dakwah, update Twitter ketika khutbah. Tak semestinya. Tetapi kita tetap dituntut juga. Cuma perbezaannya adalah pada implikasi jika seseorang itu menyelisihi. Kerana dalam hadis dia lebih menyebut lara lah. Dia menyebut lara. Cuma perbahasan ini, dia perbahasan yang agak panjang. Cuma itu kesimpulan yang saya boleh sebutkan. Maknanya dalam kalangan ulama kita tentang hukum tidak mendengar khutbah ni, dia tengok kepada hukum mendengar khutbah tu sendiri. Wajib ke tidak wajib? Kalau wajib, maka menyelisihinya haram. Kalau tidak wajib, iaitu sunat, menyelisihinya adalah makruh. Bercakap ketika khutbah, makruh. Tidur ketika khutbah, makruh. Main telefon ketika khutbah, makruh. Yang ni kalau kita berpegang kepada pandangan yang tidak wajib, iaitu sunat muakkad. Dan perbahasan yang saya nampak agak bagus untuk menjelaskan tentang isu ni lebih spesifik, iaitu isu tentang lara ini tadi dan pengertiannya ketika khutbah Jumaat tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Al-Qawlul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Mashhur bin Hassan Al-Salman hafizahullah. Syekh Mashhur Hassan Salman hafizahullah. Dalam tu dia bagi dalil-dalil yang jelas kenapa haram. Dia cenderung kepada pandangan yang haram lah. Kerana maksud lara, dia banyak dan dikaitkan dengan asar para sahabat, dikaitkan dengan riwayat-riwayat hadis yang pelbagai. Jadi adalah amat baik kalau kita boleh baca. Dan saya rasa ada dah terjemahannya, tetapi terjemahan Indonesia setahu saya terhadap kitab tersebut. Baik. Jadi kita berbalik kepada perbahasan kita. Maknanya di sini penulis kitab rahmatullahi alaih, beliau mengkhabarkan bahawasanya ketika Nabi khutbah tak ada orang pun yang bercakap. Itu makna dia. Maknanya semua orang fokus mendengar ke arah khutbah. Semua orang fokus mendengar ke arah khutbah. Jadi kalau macam tu, tidur pun termasuk juga. Kerana apabila kita mewajibkan mendengar khutbah mengikut pandangan jumhur, maknanya orang yang tidur, dia tak dengar khutbah. Bila dia tak dengar khutbah, maka dia meninggalkan yang wajib. Ini yang kita kata tadi, meninggal yang wajib hukumnya adalah haram. Maka kesimpulannya, tidur ketika khutbah adalah haram dan berdosa, mengikut pandangan yang kata wajib dengar khutbah. Dan dalil yang mewajibkan mendengar khutbah ni antaranya adalah firman Allah seperti dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-204 tu. Allah kata, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka istami'u, dengarlah kamu dengan teliti, nampak? Wa ansitu, dan diamlah kamu ketika kamu mendengar bacaan Quran. Fastami'u adalah fi'lul amar, wa ansitu adalah fi'lul amar, kata perintah, dan kaedah asas dalam ilmu usul fiqh, al-amru yufidul wujub. Kata perintah membawa hukum wajib.
Kata perintah membawa hukum wajib. Jadi apa hukum mendengar khutbah wajib? Dan apa hukum diam ketika khutbah wajib? Di situ. Lalu apa kaitannya? Yang ni walaupun dalam Quran, dalam surah Al-A'raf itu tidak disebutkan khutbah, tapi ini adalah ulama-ulama tafsir. Kalau kita buka kepada kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, kita akan dapati ayat tu, wa idza quri'al Quran tu, apabila dibacakan Al-Quran itu, ada pada dua keadaan. Yang pertama semasa khutbah, satu. Yang keduanya semasa salat berjamaah. Dan ia merujuk kepada salat berjamaah yang mana imam membaca bacaan ayat dan surah secara jahar, secara kuat. Seperti subuh, maghrib dan isyak pada 2 rakaat subuh, pada 2 rakaat yang pertama maghrib dan pada 2 rakaat yang pertama daripada salat isyak. Begitu jugalah dengan salat fardu Jumaat, begitu juga dengan 2 salat hari raya dan salat gerhana bulan dan gerhana matahari yang dibaca secara kuat. Begitu juga dengan salatut tarawih dan salat witir dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kesemua ni adalah dibaca kuat, maka ketika imam baca Fatihah, makmum diam. Ketika imam selesai baca Fatihah, baru makmum mulakan bacaan surah Fatihah. Ini berdalilkan surah Al-A'raf ayat 204 itu tadi. Jadi dua keadaan. Pada salat berjamaah yang dibaca kuat, dan yang keduanya pada khutbah Jumaat, wajib mendengar apa yang dibaca oleh imam dan wajib diam ketika imam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kemudian disebut di sini hadirin dan hadirat yang saya hormati. Walam yakun yakhtubu khutbatan illa iftatahaha bihamdillah. Dan Nabi SAW tidak memulakan khutbah, melainkan baginda pasti akan memulakannya dengan memuji Allah terlebih dahulu. Macam kita sebut sama ada Alhamdulillah, yang tu. Macam kadang-kadang khatib dia akan baca Alhamdulillahil qail, segala puji bagi Allah yang berfirman. Contohnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu contohlah. Alhamdulillahil qail, selepas tu mesti disertakan dengan ayat Quran. Mesti disertakan dengan ayat Quran. Tapi kalau kita nak mudah, kita buat macam biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, contoh. Ataupun kita baca khutbah yang kita sebut pada kuliah kita yang lepas, khutbatul hajah, khutbah al-hajah, yang mana baginda membaca innal hamda lillah. Innal hamda lillah. Dia sama ada alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ataupun innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi tak ada masalah. Yang penting Nabi memulakan khutbah dengan pujian kepada Allah. Wa tashahhada fiha bi kalimatai syahadah. Dan Nabi juga semasa khutbah Nabi akan bertasyahud dengan 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Jadi sebab itu dalam khutbah ni tuan-tuan akan dengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu adalah 2 kalimah syahadah. Dan puji Allah serta mengucapkan 2 kalimah syahadah semasa permulaan khutbah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuru fiha, dan Nabi menyebutkan padanya, fiha tu dhamir tu kembali kepada apa? Kepada syahadah. Iaitu di dalam syahadah Nabi kita menyebut nama baginda sendiri, wa yadhkuru fiha nafsahu bismihil alam. Nabi sebut nama baginda sendiri dengan namanya yang isim alam Nabi. Apa isim alam bagi Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi sebut Muhammad. Jadi kita tengok, sebab sebenarnya hadirin dan hadirat, setiap perbuatan Nabi semuanya adalah sebagai ta'lim kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sebagai satu pendidikan, sebagai satu pengajaran kepada umat Nabi. Setiap perbuatan Nabi dan tindak tanduk Nabi dan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni adalah dalam kalangan jemaah yang tanya kepada saya. Dia kata, "Ustaz, kenapa Nabi ni bila Nabi berselawat, Nabi sebut nama dia sendiri?" Macam tu. Kenapa dia tak sebut dalam selawat dalam salat contohnya, kenapa tak sebut Allahumma salli alai je? Ya Allah, selawatlah ke atasku. Sebab dialah Muhammad tu. Tapi kenapa Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad? Sedangkan Muhammad tu dia lah. Muhammad adalah nama dia. Jadi kalau macam kalau kita kan, ya Allah,
kau ampunkanlah aku. Kita tak kata, Ya Allah, kau ampunkanlah Fahmi Rosli. Jarang gitu. Melainkan kalau tuan-tuan doa untuk saya lah. Tapi kalau saya sendiri nak doa, Ya Allah, kau ampun Fahmi Rosli, dia lain. Biasanya, Allahumma ghafirli, contoh. Ya Allah, kau ampunkan aku. Jadi kenapa Nabi ni, bila dia berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dia tak sebut Allahumma salli alayya? Ya Allah, selawatlah ke atasku. Sebab macam saya katakan tadi, kerana setiap ucapan Nabi yang didengari oleh orang di sekelilingnya, semua tu adalah bentuknya ta'lim. Sifatnya adalah ajaran dan didikan. Jadi Nabi ni memang dia muallim, memang dia guru. Dan dia bukan semata muallim, dia murabbi, dia pendidik. Dan murabbi ni, kita kena ada sifat ni bahawasanya setiap ucapan kita dan setiap perbuatan kita akan diikuti oleh orang lain. Akan dijadikan teladan dan akan dijadikan contoh. Jadi sebab itu guru-guru dia kena menzahirkan semua yang bersifat kebaikan sahaja daripada ucapan dan perbuatan dia. Ini murabbi. Dan murabbi ni istilah Quran, istilah Quran. Allah kata walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah kata walakin kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbani. Rabbani ni dia bukan artis nasyid tu, tapi dia ada kaitan dengan Rabb. Dan Rabb adalah Tuhan. Maknanya ulama-ulama yang mengikut panduan dan petunjuk Tuhan, bukan ikut hawa nafsu syaitan. Tidak. Yang ni yang kita katakan ada perbezaan antara wali-wali Tuhan dengan wali-wali syaitan. Ada beza. Jadi kalau wali-wali Allah ni adalah mereka yang mengikut petunjuk Allah, yang diajar dan dibawa dan disampai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpetunjuk dengan petunjuk tersebut. Jadi ini Rabbani bima kuntum tuallimunal kitab, terhadap apa yang kamu ajarkan daripada Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu pelajari daripada kitab. Apa yang kita dah belajar daripada Quran contoh. Apa yang kita ajarkan daripada Quran. Jadilah diri kita ini Rabbani. Dan ulama-ulama seperti Ibnu Abbas, mereka mentafsirkan Rabbani ini ada 3 ciri. Yang pertamanya, ulama mesti berilmu. Yang keduanya, hukama mesti ada wisdom, ada kebijaksanaan. Dan yang ketiganya, hulama, dia mesti ada sifat halim, sifat lemah lembut, penyabar, lunak dalam dakwah. 3 ciri ini mesti dimiliki, barulah layak seseorang itu digelar sebagai Rabbani. Iaitu dia ada ilmu, dia ada hikmah, dan dia ada halim. Dia ada ketenangan dan kesabaran dan kelunakan dalam proses dakwah dia. Jadi sebab itu kita katakan ini ada pada Nabi SAW. Dia macam kita tengok antara yang Nabi SAW baca semasa sujud Nabi. Antara doa Nabi dan antara zikir Nabi semasa sujud, Nabi kata, Allahumma ghafirli dhambi kullahu, diqqahu wa jillahu, wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Yang ni adalah doa Nabi semasa sujud. Allahumma ghafirli dhambi kullah. Ya Allah, kau ampunkan dosaku keseluruhannya. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu ni maknanya yang kecil, jillahu ni maknanya yang besar. Dosa kecil, dosa besar. Awalahu wa akhirah, yang dulu, yang akan datang. Wa sirrahu wa alaniyatah, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang nyata. Jadi Nabi minta ampun ke 6 kategori dosa ini. Dan ini yang saya sebutkan satu persoalan. Adakah Nabi kita ini punya dosa? Itu persoalan dia. Adakah Nabi mempunyai dosa? Bahkan zahirnya mengikut kepada riwayat-riwayat, Nabi kita ini dia tidak ada dosa. Dia tidak ada dosa. Bahkan tak diketahui tentang perbuatan Nabi yang menampakkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kenapa pula Nabi kita ini minta ampun kepada Allah dalam sujud? Ini yang kita kata perbuatan Nabi adalah ta'lim. Perbuatan Nabi ni dia bukannya untuk, kadang bukan untuk Nabi, tapi untuk umat Nabi yang mendengarnya. Yang ada dosa itu kita. Yang ada dosa yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang tersembunyi, yang terang-terangan tu kita. Tapi Nabi baca supaya kita praktikkan, supaya kita dapat amalkan. Jadi sebab itu kita kena teliti dalam hal ini. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain.
Kalau nabi-nabi yang lain, mereka ini contoh. Mereka ada yang melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah, dan ini dirakamkan oleh Quran sendiri. Apa yang berlaku kepada Adam, menyelisihi arahan Allah tu maksiat lah. Bila Allah kata jangan dekat, kita dekat. Itu maksiat lah tu. Keduanya, macam contoh Nabi Musa AS, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas sekiranya saya tidak silap, dia pergi fawakazahu ni dia genggam tangan ni, tumbuk muka orang, mati orang tu. Dan orang tu pula adalah dari kalangan bukan dia punya kaum dia, maknanya kaum musuh dia. Jadi mati. Lalu Nabi Musa pun alaihissalam, dia pun faghfara, ataupun dia mengatakan faghfirli, dia kata, ya Allah ampunkan aku. Lalu Allah pun kata faghfara lahu, maka Allah ampunkan dia. Cuma nak memberikan gambaran di sini, maknanya Nabi kita ini dia tidak ada dosa, tetapi perbuatan Nabi yang doa untuk minta pengampunan ni sebenarnya adalah satu didikan, satu ta'lim kepada umat Nabi. Untuk kita yang praktikkan. Jadi sama juga kenapa Nabi ni semasa khutbah, Nabi mulakan khutbah dengan Alhamdulillah dan 2 kalimah syahadah. Dan dalam 2 kalimah syahadah tu Nabi menyebut wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tak kata wa ashhadu anni Rasulullah. Nabi tak kata begitu. Sesungguhnya aku. Dia ada dhamir kata ganti nama diri ana. Nabi tak sebut begitu. Tapi Nabi kata wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sebut Muhammad dengan isim alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini nak memberi ajaran kepada kita adalah tujuannya adalah supaya kita ni berselawat dengan begitu, dengan sebut nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa sabata anhu annahu qala, dan telah sabit daripada Nabi bahawasanya baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu khutbatin laysa fiha tashahhud fahiya kal yadil jazma. Terjemahannya, setiap khutbah yang tidak dimulakan dengan tasyahud, yang tidak dimulakan dengan syahadah itu tadi, ia seperti tangan yang kudung. Ia seperti satu tangan yang kudung. Al-jazma' ni adalah yang al-maqtu'ah, al-yad al-maqtu'ah, tangan yang terputus. Tangan terputus, bahasa kita tangan apa? Kudung lah. Tangan yang kudung. Maknanya dia tidak sempurna lah maknanya. Kalau antara tangan yang elok, normal, dengan orang yang tangan yang kudung, maka yang satu tu tidak sempurna lah. Dan dia bukannya menggambarkan satu kehinaan, tidak. Tetapi ia adalah satu kekurangan dan ketidaksempurnaan. Cuma tidak membawa kepada satu kehinaan di sisi agama. Baik. Tapi dia tak sempurna khutbah, tapi tak dimulakan dengan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada lahu fi khutbatihi aridin ishtaghala bihi thumma raja'a ila khutbatihi. Nabi ni semasa Nabi berkhutbah, jika datang sesuatu perkara yang kadang-kadang ada datang berlaku sesuatu situasi, Nabi akan sibukkan diri Nabi dengan benda tersebut dahulu. Maknanya Nabi selesaikan benda tu dahulu, kemudian Nabi kembali berkhutbah. Dan contoh yang diberikan di sini oleh penulis kitab, wa kana yakhtubu faja'al Hasanu wal Husainu ya'suran fi qamisaini ahmarain faqata'a kalamahu fanazala fahamalahuma summa 'ada ila al-mimbar. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda sedang berkhutbah. Tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husain. Kedua-duanya masuk tiba-tiba ke dalam masjid dan mereka berdua pakai baju warna merah. Maka Nabi memberhentikan ucapan Nabi di atas mimbar semasa Nabi sedang berkhutbah. Lalu Nabi turun daripada mimbar dan Nabi dukung kedua-dua budak tu. Kemudian selepas daripada selesai itu, Nabi pun naik semula ke mimbar. Dan Nabi meneruskan baki-baki khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menunjukkan maknanya semasa Nabi khutbah tiba-tiba datanglah arid. Arid ni datang satu benda yang tiba-tiba yang baru muncul, iaitu dalam kes ni adalah 2 cucu Nabi
sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Hasan dan Al-Husain, anak kepada Ali bin Abi Talib serta anak kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hasan dan Al-Husain ni keduanya adalah adik-beradik, cuma mereka ni bukan kembar seperti yang sebahagian dakwa dan sangka. Kadang bila kita kata Hasan dan Husain, kembar ke? Kan mungkin boleh terbit pemikiran kita begitu. Tapi hakikatnya keduanya bukan kembar, walaupun nama hampir sama. Macam kita lah, kalau anak kembar mesti nama tu macam sama aja. Yang kawan ni Kamil, yang kawan tu Kamal. Dia tak ada kalau kawan-kawan ni Kamil, tiba-tiba kawan tu pula nama lain pula. Lain, tak ada. Jadi mesti dia akan nama hampir-hampir sama, muka pun nak sama. Tapi macam kita nampaklah Hasan dan Husain, nama hampir sama, adakah mereka berdua kembar? Jadi jawapannya apa? Tidak, mereka bukan kembar. Cuma yang abangnya adalah Al-Hasan. Al-Hasan yang lebih tua. Al-Hasan ni yang lebih senior daripada Al-Husain. Dan kedua-duanya disifatkan, kalau orang kata yang mana lebih afdal antara Al-Hasan dan Al-Husain, macam kita kata, kedua-duanya afdal kerana keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya adalah mempunyai ataupun keduanya adalah ahli bait, iaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ni juga dituntut untuk kita berselawat kepada keduanya. Sebab tu kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala apa? Wa ala ali Muhammad, dan termasuk ali Muhammad adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi sebab itu kita disunatkan untuk berselawat kepada ahli bait juga. Jadi disebutkan yang mana lebih afdal antara Al-Hasan dan Al-Husain, maka kita kata dua-duanya mempunyai fadilat, dua-duanya mempunyai kelebihan. Tetapi yang lebih afdal adalah Al-Hasan. Yang lebih afdal adalah Al-Hasan. Kerana berdasarkan dua dalil, berdasarkan dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi menceritakan tentang fadilat kedua-duanya. Nabi kata, innahuma sayyida syababi ahlil jannah. Kedua-dua Al-Hasan dan Al-Husain ni, kedua-duanya adalah penghulu atau ketua bagi para pemuda syurga, para pemuda di syurga. Jadi kalau hadis tersebut Nabi sebut dua-dua, maknanya fadilat mereka sama. Tapi di mana yang hadis yang menjadi sandaran bahawasanya Hasan lebih afdal daripada Al-Husain? Yang lebih hadis yang menjadi sandaran adalah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Baginda mengatakan, inna bni hadza sayyid. Anak lelakiku ini, iaitu Al-Hasan, adalah sayyid, kata Nabi. Nabi spesifikkan Al-Hasan. Inna bni hadza sayyid wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, dan Allah akan mengislahkan, mendamaikan antara dua kelompok muslimin yang besar dengan individu ini. Dan dua kelompok muslimin yang besar itu merujuk kepada pengikut Sayyidina Ali dan juga pengikut Sayyidina Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Jadi kita tengok dalam dua situasi ini kan berlaku konflik antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah. Tetapi yang menjadi orang kata pendamainya, menjadi muslihnya, yang mengislahkan antara dua kelompok ini adalah cucu Nabi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebab itu dia ini dapat satu gelaran dan kemuliaan yang khusus. Maka kalau orang tanya antara Al-Hasan dengan Al-Husain, yang afdal adalah Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dan mereka berdua ni masuk ke dalam masjid dan keduanya memakai pakaian yang berwarna merah. Dan zahirnya ketika ini mereka berdua masih kecil sebab Nabi mendukung. Nabi guna istilah fahamalahuma, ataupun penulis kitab menggunakan istilah hamalahuma. Hamala ni sama ada dukung ataupun mengendong. Jadi ini zahirnya kedua-duanya adalah kecil. Kalau dah masing-masing umur dah 30, nak peluk apa lagi? Nak dukung apa lagi? Jadi sebab itu menunjukkan yang ini zahirnya begitu. Walaupun tak disebut, tapi zahirnya begitu. Sebab mereka masuk ke dalam masjid. Kalau mereka dewasa, mereka memang ada dalam masjid dengan khutbah dah. Tapi ini masuk sebab rumah kan dekat. Rumah mereka dekat je dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga yang boleh menjadi satu sandaran terhadap perbahasan kanak-kanak masuk ke dalam masjid ni. Kanak-kanak masuk ke dalam masjid. Saya sebenarnya antara cita-cita saya untuk menulis suatu penulisan yang panjang tentang isu kanak-kanak masuk ke masjid. Tentang isu kanak-kanak masuk ke masjid.
Tapi tulisan tu tujuannya adalah untuk di Facebook saya lah. Cuma setakat ni saya masih belum ada kelapangan lagi untuk saya tulis tentang tajuk tersebut, kerana ada juga beberapa sensitivity yang kita kena raikan. Sensitivity yang kita kena raikan. Cuma bila kita bahas tentang isu hukum budak masuk ke dalam masjid, budak ni dia tak ada hukum. Mana ada hukum pada budak? Macam saya kata tadilah, hukum ni kepada apa? Apa istilah dia saya kata tadi, Muslim berakal baligh tadi? Mukallaf. Hukum kepada mukallaf. Dah adakah budak-budak 4, 5 tahun, 6 tahun tu mukallaf? Kita kata bukan. Mereka belum baligh lagi. Mereka Muslim betul. Mereka berakal tu betul. Walaupun akal mereka tu boleh jadi lemah budak. Akal tak cukup matang orang kata. Tapi dah ada orang 30 pun tak reti-reti lagi. Ada juga. Tapi dia mukallaf lah. Cuma dia orang kata apa? Dia belum sampai ke baligh ni. Dan baligh ni kalau macam bagi orang lelaki ni usia 15 tahun baligh contoh. Tapi kalau dah 12 tahun dah keluar air mani, baligh lah tu. Jangan nak tunggu 3 tahun lagi pun nak semayang. Tak. Kalau umur dah 12 dah keluar mani, maka ketika itu baligh. 15 tu adalah secara orang kata purata ataupun secara anggaran dan anggaran had umur sahaja. Jadi apabila kita kata budak ni tak ada hukum, habis hukum kembali kepada siapa? Hukum kembali pada parents lah, kepada mak bapak dia yang bawa budak tu masuk masjid. Jadi apa hukum mak bapak bawa budak masuk masjid? Yang ni yang perlu dijadikan sebagai kayu ukur. Nanti kita kata hukum budak masuk masjid itu haram dan berdosa. Takkan budak tu berdosa? Sebab dia tak ada hukum. Sama juga macam kalau kita katakan hadis yang Nabi SAW sebut, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk mendirikan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum fauqal 10, dan ketika 10 tahun pun tak semayang boleh pukul. Dan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dan pisahkan antara tempat tidur mereka. Pisahkan antara tempat tidur. Jadi ada 3 arahan kepada pada hadis tersebut. Jadi dalam hadis tu orang kata budak-budak ni bukan tak wajib salat ke? 7 tahun, 10 tahun. Kenapa yang kena semayang? Sebenarnya tuan-tuan kena jelas. Arahan dan perintah ni bukan kepada budak. Tapi perintah kepada siapa dia? Perintah kepada ibu bapa. Kan Nabi kata muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu. Jadi maknanya perintah tu walaupun suruh, tapi suruhan tu yang suruhan syaraknya adalah daripada Nabi kepada ibu bapa tu. Adapun suruhan daripada ibu bapa kepada anak-anak itu bukanlah maknanya dalam arti kata hukum yang wajib. Tak, tapi sebagai satu galakan, sebagai satu latihan, tadrib, sebagai satu latihan untuk budak ni umur 7 tahun dia dah mula praktikal salat. Dan kalau 10 tahun pun tak salat dah boleh dipukul. Tapi pukulan terbahagi kepada 2. Yang pertama pukulan ta'zib, pukulan nak mengazab, yang ni haram. Yang kedua pukulan ta'dib, pukulan mendidik. Yang ni yang dituntut. Pukulan bukan pukulan mengazab. Kalau pukulan mengazab ni sampai lebam, sampai keluar darah, sampai patah gigi. Sebab apa patah gigi? Dia kata, aku tak semayang. Dia kata, Allah kesian tengok. Jadi sebab itu, padahal budak 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Tetapi mesti ta'dib, pukulan untuk mendidik. Bahawasanya, kena ada ketegasan. Kena ada ketegasan. Kemudian, sama juga konsepnya. Maknanya perintah kepada ibu bapa, bukan kepada budak-budak. Budak-budak dia tidak ada hukum lagi pada waktu itu. Hukum mukallaf dia belum, ada yang 5 tersebut. Baik. Jadi perbahasan ni, dia berlaku khilaf juga dalam kalangan ulama'. Saya kalau secara peribadi, sebenarnya isu ni dia lebih kepada isu yang ada keluasan dalam agama. Kalaulah dia bawa anak-anak dia masuk ke masjid dengan tujuan supaya anak dia ini cinta kepada masjid, kasih kepada masjid, kenal kepada masjid, yang ni tak apa. Yang ni tak apa. Tetapi bukan tak apa dengan syarat terhenti dengan tak apa tu, tak. Tetapi semasa dia anak-anak ada dalam masjid, dia di sendiri sebagai ibu bapa dituntut untuk mengawal tingkah laku anak-anak tersebut. Ini asasnya. Kalaulah dalam masjid, yang mana masjid ni adalah masjid yang mesra kanak-kanak, dan banyak juga di wilayah kita ini yang merupakan masjid mesra kanak-kanak, yang ni tak ada apa masalah. Yang ni tidak ada masalah, supaya anak-anak ni letak di luar, di kawasan yang kita kata playground ke apa ke, kawasan yang orang yang budak-budak boleh bermain, selama mana tidak mengganggu jemaah yang di dalam solat, dewan solat
utama tu. Bukan maknanya dilepas anak-anak dia dalam dewan solat utama. Bukan. Kalau dalam dewan solat utama tu duk biar. Dia sebagai ayah. Dia biar, tak apalah, pergilah main, pergilah kacau pakcik depan tu. Pergilah jolokkan plekat pakcik tu, contoh. Jadi benda-benda ni, ya Allah, ini. Lepas tu kalau kita tegur, kalau macam kita, macam kalau saya tegur, nanti dia akan bagi satu alasan, dia akan bagi justifikasi. Dia kata, standard lah budak-budak, dia kata. Takkan budak-budak kita nak harapkan dia bla bla, pandai pula menjawab. Tapi nak jaga, nak kawal budak tu tak reti, sebab budak ni dia akan menimbulkan gangguan kepada jemaah yang lain. Jadi kadang kalau menimbulkan tu, yang ni kembali kepada ibu bapa tu sendiri. Maknanya boleh buat masuk, tapi pastikan kawal dan jaga elok-elok. Kemudian adalah yang berdalilkan dengan perbuatan Hasan Husin panjat Nabi SAW. Tapi kita kata, yang ni benda tu, adakah Nabi yang bawa budak-budak tu masuk masjid? Ataupun mereka masuk tiba-tiba macam dalam khutbah Jumaat ni? Ni masuk tiba-tiba ni bukan Nabi bawa budak, tapi sebab rumah dia dengan masjid tu dekat, jadi dia masuk ke dalam masjid. Tu yang dia guna kalimah Ya'suran tu. Ya'suran ni masuk, tiba-tiba masuk. Itu terjemahan dia. Tiba-tiba masuk. Jadi sebab tu bila dah budak ada waktu itu tak apalah. Tapi ini kalau kita bawa, kena ada kawalan dan seumpamanya. Sebab kita kena meraihkan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebut dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja' oleh Al-Khatib Asy-Syirbini, kita ni kalau masuk ke dalam masjid, bawa budak, letak budak tu di tengah dua lelaki dewasa. Yang tu. Letak seorang anak kita ni di tengah-tengah dua lelaki dewasa. Supaya dia tidak akan main. Dia tidak akan main ketika, barulah betul tujuan asal. Kenapa bawa budak masuk masjid? Nak ajar dia semayang. Tengok-tengok ajar semayang apa, letak budak main kat belakang. Apa yang ajarnya? Jadi kalau letak di tengah dua lelaki dewasa tu, yang ni ada ta'lim. Yang ni ada kita mengajar dan mendidik anak tersebut. Maknanya sebelah kiri dia pak dia. Sebelah kanan dia pak orang lain. Jadi dia semayang di tengah dua lelaki dewasa, dia nak main-main pun tak boleh. Tapi kalau kita letakkan dia di belakang, saf kanak-kanak kononnya. Saf kanak-kanak, sebelah kanan dia kanak-kanak, sebelah kiri dia kanak-kanak. Belakang dia kanak-kanak, takkan dia nak buat aktiviti orang dewasa. Mestilah dia buat aktiviti kanak-kanak. Jadi sebab itu kita pun, kenalah orang kata, nampak sikit. Tengok budak ni, tak ada masalah, kita tahu anak kita 10 tahun dah bersunat apa semua, tak apa masalah, bawa masuk dalam saf. Bawa masuk dalam saf. Yang ni yang kita kena jelas. Tapi iyalah, tapi apa yang saya sebut ni pun masih belum orang kata mencapai kepada kefahaman yang maksimal lagi ataupun optimum dari keseluruhan dan menyeluruh. Cuma insya-Allah kalau ada rezeki saya akan tulis, sebab kadang saya tengok di Facebook ada juga asatizah kita yang menulis, tapi saya nampak ada asatizah yang menulis tapi emosi sangat. Ada yang part-part dia nak pertahankan boleh budak buat masuk masjid ni, tapi dia agak emosi sikit, dia kaitkan dengan akak tu pakai telekong mahal lah, beg tangan Louis Vuitton lah, apa kaitannya? Tetapi jadi sebab itu kita kena teliti sikit dalam hal-hal ni supaya kita bagi pandangan tidak emo tapi rasional, supaya kita meraihkan. Sebab ada jemaah yang setuju budak masuk masjid, ada jemaah yang tidak setuju. Jadi sebab itu kita kena timbang tara antara dua ini supaya kita dapat jadikan masjid ni sebagai tempat yang harmoni. Dia bukan tempat nanti orang nak balah, gaduh sesama jemaah dan seumpamanya. Baik. Kemudian setelah Nabi selesai mendukung dan mengendong dua cucu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, summa ada ilal mimbari summa qal, kemudian Nabi pun naik kembali ke atas mimbar dan baginda bersabda, sadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tiba-tiba Nabi mulakan khutbah balik, Nabi sambung, Nabi kata, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu adalah fitnah, adalah ujian. Sebab yalah yang Hasan tu anak Nabi lah tu, cucu dia, dan memang Nabi memang biasa Nabi panggil cucu sebagai anak, sebab Nabi ni satu, dia tak ada anak lelaki. Dia tidak ada anak lelaki, dalam arti kata anak lelaki dia adalah, cuma meninggal semasa kecil, sebanyak 3 orang itu, Abdullah, Qasim dengan Ibrahim. Tetapi bila yang dewasanya tak ada, cuma dia macam sayang sungguh kepada Al-Hasan dan Al-Husain ini. Sayang kepada Al-Hasan dan Husain. Kemudian Nabi pun kata, ra'aitu hazaini ya'surani fi qamisaihima. Aku tengok dua budak ni tiba-tiba masuk dengan pakai dua baju comel je. Falam asbir hatta qata'tu kalami fahamaltuhuma. Dan aku tak sabar, aku tak boleh menahan, kata Nabi, sehingga aku hentikan ucapan aku, khutbah aku, lalu aku pun turun dan aku peluk ataupun aku dukung kedua-duanya. Baik.
Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Nabi memendekkan khutbah dan kadang-kadang Nabi memanjangkan khutbah. Ini isyarat bahawasanya ada keluasan pada timing, pada tempoh masa. Dia taklah syarat khutbah ni mesti kena pendek je. Tak semestinya. Ada keadaan boleh panjang, ada keadaan boleh. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan khatib. Ini yang kita kata ulama yang Rabbani ni. Rabbani ni dia bukan semata alim. Dia hikmah. Dia ada kebijaksanaan dan dia boleh orang kata melihat kepada situasi dan keadaan dan tempat. Kalau kita tengok sekarang ini, kalau katakan maka waktu Zuhur, dia masuk pukul 1.30 katakan. Jadi jarak antara waktu Zuhur dengan tempoh orang nak kembali masuk ke pejabat dalam pukul 2.45 biasanya. Jadi jarak tu ada dalam 1 jam suku je. 1 jam suku. 2.30, 1.30, 2.45. 1 jam suku ni pula, kadang-kadang 45 minit khutbah je. Adalah berapa jam, berapa masa lagi orang nak makan, nak berehat, nak tidur ke, nak sembang ke. Jadi 45 minit tu lama sangat tu. Kalau kata khutbah. Kalau waktu Zuhur awal tak apa. Kalau waktu Zuhur pukul 1. Nak masuk office 2.45. Jadi ada masa dalam 1 jam 45 minit. Lama tu. Jadi kalau 1 jam 45 minit tu tak apalah kot. Bukanlah nak suruh dia ceramah sejam. Tapi dia boleh nak lamakan sikit jika ada keperluan. Dan di sini pentingnya teks khutbah. Yang disediakan oleh jabatan-jabatan agama Islam negeri masing-masing. Di sini ada kepentingan. Supaya bila teks khutbah tu ada, khatib yang membacanya, dia akan ikut ayat dan standard rate-nya dalam 15 ke 25 minit. Yang tu begitulah. Untuk kedua-dua khutbah jika dia membaca ikut teks. Yang masalahnya bila tak baca ataupun bila baca tak ikut teks ni ataupun berkhutbah tak ikut teks, dia tak boleh dapat mic. Dia melirik. Dia melirik. Syarah satu. Ini bukan majlis kuliah. Ini khutbah. Khutbah ni dia tak sepatutnya ambil masa yang begitu panjang. Tapi macam kita kata tadi, kadang-kadang Nabi ringkaskan khutbah dan kadang Nabi panjangkan. Diikut kepada keadaan. Ada keadaan yang perlu kepada panjang dan ada keadaan yang perlu kepada pendek. Dan dikata di sini bihasbi hajatin nas. Bergantung kepada keperluan manusia, keperluan orang ramai. Jadi ini fiqh lah. Sebab tu fiqh ni dia kena tengok kepada situasi manusia juga, tengok kepada jemaah. Macam kalau imam kan, imam salat Jumaat. Kita pun maklum, imam ni dia punya salat Jumaat, sejadah dia pun 3-4. Tak selesa lagi ke sejadah 3-4. Depan dia ada apa? Aircon. Betul menghadap ke imam. Jadi waktu tu dia punya feeling bila dia membaca ayat, tu yang dia baca surah panjang tu. Tapi dia tak perasan yang di luar koridor wing kanan, wing kiri tu orang tengah semayang sejadah pun tak ada. Dah lah sejadah tak ada, kipas pun berebut. Dah lah tak ada kipas berebut, boleh jadi panas pula. Kadang-kadang tak ada bumbung, kadang tak ada kapet, tak ada apa semua. Jadi kita pula waktu tu makmum, Allah. Tu imam pula baca sabbihisma rabbikal a'la. Dia baca pula dengan bacaan yang paling orang kata slow je. Sabbihisma, idgham mengeja tu, idgham mengeja. Idgham mengeja tu wujud saya lah reka tu. Tapi maknanya baca sambil mengeja. Satu. Jadi sebab itu kadang-kadang perkara ini akan menyebabkan jemaah rasa terganggu. Jadi dia menunjukkan dia tidak faqih lah. Dia tidak faqih. Dan imam dia kena faqih. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nisaa ala hiddatin fil a'yad. Dan ketika Nabi SAW berkhutbah hari raya, dan pada ketika itu baginda juga berkhutbah kepada orang-orang perempuan. Maknanya orang perempuan kan dia tak dengar khutbah Jumaat, tapi khutbah raya dia hadir. Wa yakhus ataupun di sini wa yahudduhun ataupun wa yahudduhunna 'ala sadaqah, wallahu alam. Dan Nabi SAW ketika khutbah raya, Nabi menggalakkan orang-orang perempuan untuk memperbanyakkan sedekah, Baik, selesai perbahasan kita pada kisim yang pertama dan kita insya-Allah akan masuk al-qismus tsani, fusulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ibadat. Insya-Allah pada kuliah akan datang. Cuma oleh kerana ada beberapa persoalan, saya tak tahu soalan ke apa. Jadi saya nak ambil sedikit beberapa persoalan di sini untuk kita bincang. Harap boleh tahan ikut no? Baik. Berkaitan jubah Nabi 170K. Ni isu apa ni? Saya tak ikut. Berkaitan jubah Nabi 70K. Isu apa?
Yang baru statement baru ke? Oh, saya tak tahu isu ni. Jadi saya tak ada jawapan. Yang kedua, adakah boleh ambil mana-mana ayat Al-Quran untuk menyembuh penyakit, contoh sakit jantung, sakit lutut. Yang ni macam istilahnya at-tashaffi bil Quran dalam perbahasan fiqh, iaitu merawat dan menyembuh menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Pertama kita kena jelas untuk soalan yang kedua ni. Al-Quran ni memang syifa. Syifa dalam sebahagian ayat, syifaun lima fis sudur, syifa terhadap apa yang terdapat di dalam qalbu kita ini, di dalam dada kita, iaitu qalbu, jantung hati kita ini. Cuma para ulama kita kata nak menjadikan satu-satu ayat sebagai rawatan dan ubat untuk penyakit tertentu, dia ada dawabit dia. Dia ada dawabit, dan dawabit ni adalah parameter dia. Maknanya ada ukuran-ukuran dia dan ada ketetapan-ketetapan dia untuk diamalkan. Macam kita kata dalil yang paling kuat dalam menceritakan menggunakan ayat Quran dalam merawat penyakit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tu, yang mana kisah tentang beberapa orang sahabat Nabi yang mana mereka ini minta kepada sebuah kaum tu untuk menjadi tetamu. Tetapi penduduk kawasan tersebut mereka enggan menerima. Dan mereka kata tak boleh, kami tak nak jadi awak tetamu kami. Dan akhirnya sahabat-sahabat Nabi ni pun beredar. Dia beredar. Jadi bila mereka beredar, tiba-tiba mereka punya sayyid ni kita terjemah macam ketua lah. Dia ludir. Ludir ni maknanya digigit oleh kalajengking. Jadi bila sakit, maka mereka pun cari-carilah siapa yang mampu merawat. Maka mereka pun akhirnya cari balik orang yang sahabat-sahabat Nabi ni. Kemudian mereka pun tanyalah, adakah dalam kalangan kamu yang boleh merawat ketua kami yang disengat oleh kalajengking? Mereka kata ada. Cuma tapi itulah dia kata, tadi kami nak minta jadi tetamu, awak buat tahu je kat kami kan. Macam tu. Sekarang ni bila dah susah baru nak cari. Jadi dia kata boleh, tapi kena ada syarat. Dan syarat ni lah yang perbahasan fiqh dipanggil sebagai ju'alah. Nanti kalau tuan-tuan join dalam perbahasan fiqh muamalat, akan kita jumpa perbahasan ju'alah. Ju'alah ni kita buat satu khidmat dan diberikan ganjaran terhadap khidmat yang kita lakukan tersebut. Jadi kalau tak silap saya, beberapa ekor haiwan, kambing ke apa dia ke dalam riwayat tersebut. Jadi kalau sembuh, bagi haiwan. Jadi deal. Dan diambillah segelas air dan dibacakan pada air tersebut surah Al-Fatihah, dan diminumlah oleh sayyid tersebut, ketua tersebut, dan dengan izin Allah sembuh sakitnya itu dan lega, dan kemudian diberilah upah kepada yang melakukan ini. Dan akhir sekali berita ini sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Maknanya tak tahukah kamu yang itu adalah satu ruqyah. Jadi ruqyah ni adalah menggunakan ayat Quran dalam proses rawatan, dan ini adalah salah satu yang disebutkan di sini untuk menyembuh penyakit. Cuma kita kena tengoklah, kalau kita jadikan itu sebagai satu doa sebagai contoh, macam adanya sandaran. Tapi yang paling asas, tuan-tuan boleh guna Al-Fatihah tu. Boleh guna Al-Fatihah untuk setiap usaha kita dalam merawat penyakit tersebut. Yang tu macam, sebab Fatihah ni dia ada sabit dengan dalil. Tapi kalau yang ayat-ayat lain tu pula, kadang-kadang macam ada sebahagian orang dia kata, kalau nak daripada sakit belakang, baca surah Al-Fil, dia kata. So apa dia kata surah Al-Fil? Dia kata Al-Fil gajah kuat, dia kata. Jadi kalau baca surah gajah, jadi badan kita jadi macam gajah. Yang ni kita tak tahu pula sandaran dia yang tu. Jadi kalau nak kuatkan tubuh badan, kan dulu ada orang kata kalau kita sakit lutut, ni dalam TV sebut ni, bila sakit lutut baca iza batashtum jabbarin dan seumpamanya. Bila kita cek dalil ayat tu, terjemahan tak ada kaitan pun dengan lutut ke, tak ada kaitan dengan sakit ke, tak ada kaitan. Wa iza batashtum jabbarin, dan apabila kamu memukul-pukul dengan kuat, apa kaitan dengan sakit lutut? Tapi tak, yang benda-benda ini menafikan dawabit. Yang ni saya kata. Jadi tuan-tuan kena tengok juga. Maknanya, dan kalau ayat-ayat yang umum tak apa. Maknanya ayat-ayat yang macam Fatihah tadi kerana ada dalil dan kita nak praktikkan, kalau kita macam sesemua ke demam ke apa ke, baca bismillah, baca Fatihah kepada air, dan mudah-mudahan kita minum, selepas itu kita sembuh daripada sakit tersebut. Ini termasuk yang ni dibenarkan, tetapi dia ada dawabit lah macam saya katakan sebentar tadi.
Kemudian ada soalan yang berikutnya. Mohon pencerahan adakah terdapat riwayat tentang nilaian atau harga jubah Rasulullah SAW. Ini soalan yang sama. Tak tahu orang yang bertanya sama ke. Cuma saya katakan di sini, saya tidak tahu riwayat tersebut dan mungkin ada perbahasan dalam kitab ni. Cuma harganya kita tidak tahu. Saya tidak tahu tentang isu ni. Sebab ni pun saya baru dengar yang harga 170,000 dan seumpamanya. Mahal juga. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, jalankan tabung ketika khutbah adakah termasuk dalam perkara lara? Yang ni. Dia kalau di wilayah persekutuan ni dah difatwakan. Dia termasuk dalam perkara yang dilarang dan ditegah semasa khutbah. Masa zaman mufti wilayah persekutuan yang ke-7 ini difatwakan bahawasanya mengedarkan tabung semasa khutbah ni dia termasuk perkara lara dan hukumnya adalah haram lah. Hukumnya adalah haram. Walaupun dalam sirah tu dia mungkin kata dilarang macam tu. Tapi kalau dilarang tu hukum haram lah. Macam kita kata dia adalah semasa khutbah. Dan kita bagi satu alternatif. Iaitu masjid-masjid dan surau-surau di wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, mereka hendaklah kalau nak agihkan tabung khutbah ni ataupun tabung sedekah ni agihkan sebelum khutbah. Agihkan sebelum khutbah. Jadi masa orang tengah nak menunggu apa semua tu kan, waktu itu agih. Kalau betul nak agihkan lah. Tapi semasa khutbah stop. Semasa khutbah stop kerana kadang-kadang tabung tu diagihkan, itulah perbuatan yang termasuk dalam man masal hassa faqad lagha tu. Dia termasuk dalam perkara yang mengalihkan tumpuan kita daripada mendengar khutbah kepada nak tengok orang sebelah sedekah berapa ringgit. Macam tu. Jadi dah hilang fokus kita ini nak khutbah waktu itu, tengok orang ni berapa ringgit, ni 5 ringgit, ni sikit, aku 2 ringgit. Macam tu. Ini banyak macam tu. Jadi kalau macam tu dia akan ganggu khutbah kita ataupun fokus kita kepada mendengar khutbah. Jadi ia dilarang. Jadi saya rasa memadai dan saya minta maaf kalau dua persoalan yang awal tu saya tidak ada, saya tidak tahu. Saya tak tahu berapa harga jubah Nabi dan perbahasan tu saya tidak terkeluar pula kat timeline saya ke ataupun FYP ke apa ke, tapi saya tak ada TikTok. Jadi oleh kerana itu saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.